dapat nikmat kerana dapat Jadi kita buat ibadah. sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Waalaikumsalam. Bapak sihat? Sini saya orang dua lah. Ustaz yang kita muda imam muda. Nak khidmat dengan Ustaz dia. Ish. InsyaAllah. 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 Ish. Lain. Dapat motor baru kan? Lain macam malam ni. Semua nak terjun rebau tu. InsyaAllah. Saya ada sikit. boleh baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ أبو فخر الدين حجي محمد داود بن حجي يوسف وأصوله وفروعه شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى Sin soal adakah dapat kita mengetahui hakikat zat Tuhan kita itu. Kita sambung balik perbincangan kita kitab Ar-Risalatut Tauhidiyah pada halaman ke-46. Halaman ke-46 soalan yang kedua tu. Sin soal adakah dapat kita mengetahui hakikat zat Tuhan kita itu. Maka ditanya adakah kita dapat mengetahui, dapat kita tahu hakikat. Apa itu hakikat? Rupa sebenar. Hakikat yakni rupa sebenar zat. Apa itu zat? Diri Tuhan kita itu. Boleh tak kita tahu? Jim jawab adalah. La'ala sawab, bukan adakah tapi adalah. Boleh betulkan kat situ. La'ala sawab, moga-moga hak betul adalah, bukanlah adakah. Jim jawab adalah. Atas tu tanya dah adakah, takkan bawah tanya lagi. Jadi bawah tu adalah hakikat, yakni rupa sebenar zat, yakni diri Tuhan kita itu tak dapat diketahui.
tak ada umpama, tak ada macam, tak ada rupa. Kalau manusia ni kita boleh cerita, dia serupa dengan, dia semacam dengan, ada lagi. Hang pi mana baru ni, lama tak nampak? Aku pi United Kingdom. Jauhnya tu. Lagu mana United Kingdom ni? Dia macam Kuala Lumpur juga. Dia macam Kuala Lumpur juga. Cuma jalan dia sekian. Bangunan dia sekian. Orang dia sekian. Macam tu ada juga macam. Tapi Nabi SAW turun daripada Isra' dan Mi'raj, balik selesai Isra' Mi'raj, dia nampak Allah dalam peristiwa Isra' Mi'raj, tapi tak boleh nak cerita lagu mana Allah tu, macam mana Allah tu, serupa mana Allah tu. Sebab apa? Sebab tak ada macam. Sebab apa? Sebab tak ada serupa. Sebab apa? Sebab tak ada lagu. Kita dah sebut dah. Kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, iktikad kita tanzih, membersihkan, mensucikan Allah daripada sebarang persamaan. Tuhan tak kecil dan Tuhan tak besar. Tuhan tak bulat dan Tuhan tak petak. Tuhan tak putih dan Tuhan tak hitam. Tuhan tak cerah dan Tuhan tak malam. Tuhan tak alih dan Tuhan tak kasar. Tuhan tak pendek dan Tuhan tak panjang. Tuhan tak duduk atas, tak duduk bawah, tak duduk kiri, tak duduk kanan, tak duduk tengah, tak duduk tepi, tak duduk depan, tak duduk belakang. Habis itu lagu mana? Tak ada lagu. Macam mana? Tak ada macam. Tu dipanggil tanzih. Tak ada langsung nak samakan Allah Ta'ala. Jangan jadilah macam setengah fahaman hak batil yang tak betul ataupun disebut sesat, yang mana menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak mana sama, dia mengatakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Makhluk perlukan tempat, Tuhan juga perlukan tempat. Makhluk tempatnya di bumi, Tuhan tempatnya di langit. Mana perlukan tempat. Sedangkan tempat tu makhluk, Tuhan perlukan makhluk. Tempat tu kan tempat ni dibuat oleh Allah, makhluk. Takkan Allah perlukan makhluk? Jawabnya tak. Kita memang kita ni makhluk, memang memerlukan tempat, memerlukan makhluk. Orang telefon kita tadi, Ustaz ada mana malam ni, jangan lupa SPAA. Ada di mana dah tu Ustaz? Saya tak berada di mana-mana. No? Mai Biru kata, Ustaz ni baliklah Ustaz. Nampak letih teruk sangat ni. Cakap berlalau je. Sebab makhluk mesti terikat dengan tempat. Saya baru keluar rumah, saya duduk kat NKVE, saya nak sampai dah Putrajaya contohnya. Tuhan tak. Habis tu orang tanya kita, habis Nabi naik ke langit, Nabi nampak Allah kan? Dan pernah disebut dalam hadis-hadis, antaranya hadis Jariyah, ditanya aina Allah fis sama', tunjuk langit, dan sebut di langit macam mana pula. Sebab tu kita kena tengok dilalah Quran, petunjuk Quran dan ataupun hadis ini ada dua wajah. Ada disebut sebagai wajah mutasyabihat, wajah kesamaran. Ada yang disebut wajah muhkamat, wajah yang jelas, tak ada kesamaran. Semua ulama sepakat. Jadi bila kita berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat yang samar-samar, yang keliru, yang berpelbagai pendapat ini, cara kita berinteraksi dengannya adalah kita menutup kekeliruan itu dengan ayat yang muhkamat, yang tetap, yang ulama tak selisih pendapat. Itu cara dia. Bukan makin keliru, pergi guna ayat yang keliru juga. Akhirnya kita yang keliru, kita kata Quran yang keliru. Bagaimana kita kata Quran keliru? Kita kata bukan saya kata Tuhan di langit, Quran yang kata. Padahal hang yang tak faham ayat Quran, hang pergi letakkan ketidakfahaman hang tu pada Quran. Mana boleh? Banyak ayat Quran dengan baca satu, baca semua. Antara ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai', Tuhan tak sama dengan sesuatu. Ni semua ulama sependapat. Ulama ahli sunnah ke, ulama Wahabi ke, ulama Syiah ke, Mu'tazilah ke, apakah semua sependapat. Tuhan tak sama dengan sesuatu. Lagu kita sebut tadi lah, Tuhan tak duduk atas, tak duduk bawah, tak duduk depan, tak duduk belakang. Ayat tu. Jadi ayat tu menutup kekeliruan manusia pada ayat mutasyabihat tadi.
Selesai. Habis tu hak kata Nabi naik ke langit. Nabi jumpa Allah ke mana pula? Nabi yang di langit. Nabi jumpa Allah bukan tanda kata Allah di langit. Nabi Musa jumpa Allah, bercakap dengan Allah di Jabatul Sina, bukan nama kata Allah di Jabatul Sina. Nanti kita dapat tengok Allah di syurga, bukan kata Allah di syurga, kita yang di syurga. Nabi tengok Allah di langit, Nabi yang di langit. Nabi Allah Musa bercakap dengan Allah di Jabatul Sina, Nabi Musa yang di Jabatul Sina. Allah tak berada di mana-mana. Dia bukan lagu kita, kena ada tempat. Ni malam ni merata mana tu? Okay, surah Putrajaya GSP. Lepas tu SPA 2 akaun dia tengok. Kawan kita duduk di Amerika pun tengok. Dia abang kata, ish, buat apa tu? Duk tengok Pangah Azhar. Tengok Pangah Azhar. Mau tengok kat mana? Dia tengok kat Amerika. Hoi, mana dia duduk Malaysia? Kalau guna sifir tadi dia duduk di Amerika, dia tengok saya, maknanya saya mesti berada di Amerika. Tak semestinya. Kalau kita guna sifir Nabi tengok Allah, maksud tu Nabi di langit, mana Allah mesti di langit. Tak semesti saya kena duduk di mereka. Nak cerita bukanlah formula kita tengok sesuatu tu, mana benda tu mesti depan kita. Saya duduk di Kedah pun nampak bulan. Bukan bulan di Kedah, tuan-tuan duduk di Putrajaya pun nampak bulan. Bukan bulan di Putrajaya. Mana benda kita nampak, tak semestinya benda tu duduk tempat yang kita duduk. Cuma bulan itu makhluk. Makhluk masih lagi terikat dengan tempat. Tempatnya di langit. Adapun Allah tidak. Maha suci Allah daripada tempat. Ini nampak. Ini beza akidah kita dengan akidah musyabbihah, dengan akidah mujassimah. Hak tu kita menang. Wah, kalau menang lagu ni pasal bangga dah. Tolong mereka. Kadang-kadang mereka pun tak mau jadi Wahabi. Mereka pun tak tahu Wahabi tu apa. Kan? Dan kita picok hang ni Wahabi. Jangan mudah-mudah cok orang. Kadang-kadang dia pun tak tahu kata dia Wahabi. Dia tahu sebab kita cok dia jangan cok. Habis tu tolong dia, selamatkan. Cerita kat dia lagu ni. Oh sungguh lah, mujuk lah cerita kat aku akidah yang betul. Tu. Ni kita. Baiklah. Kadang-kadang ada orang tu kuliah daripada mula kuliah sampai habis dia Wahabi. Cerita sifat 20 tak apa. Cerita hak kita ni, produk kita. Cuma hak kita sebut tadi sebagai contoh akidah yang batil supaya kita ambil iktibar di mana hak tak betul yang puak tu. Ni. Baik, tapi bukan nak promosi dia apa. Hak ni jaga hak kita ni. Kadang-kadang mereka bukan nak pegang buat akidah macam tu, mereka hanya terikut. Tengok, sedap lah ustaz ceramah kat YouTube, sedap lah kat Facebook, dia pun ikut. Dia tak jumpa hak lagu kita. Maka hak lagu kita kena hafal balik. Hak ni dah akidah hak majoriti ulama. Majoriti ulama hak ni. Hak yang mujassimah, musyabbihah kita bagi contoh tadi, itu baru timbul. Ibnu Taimiyah tahun 700, Muhammad bin Abdul Wahab, orang panggil Wahabi tu. Wahabi ni ambil daripada nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pasal apa tak panggil Muhammad, awak panggil Wahabi? Orang Arab. Kaedah orang Arab ni kadang-kadang dia ambil nama hujung. Macam Syafi'i, bukan nama dia Imam Syafi'i, nama dia bukan Syafi'i, nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i nama Tok Wan dia. Tapi dah orang Arab passion ambil nama Tok Wan, tibuh kat dia orang Arab lagu tu. Kan, orang Melayu kita jarang panggil nama cucu dengan nama Tok Wan, tapi ada orang panggil. Cuma tu cerita ni Muhammad bin Abdul Wahab, maka dikenal dengan Wahabi itu menunjuk kata pemikiran dia, fahaman dia. Macam kita ni pengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka kita dipanggil Syafi'iyah. Pengikut kepada aliran Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi, dipanggil Wahabiyah. Tu je. Bukan kita nak cerita panggil tu, tak nak panggil pun tak apa. Bahkan selain tempat lain panggilan. Belah Saudi masyhur dipanggil Wahabiyah. Belah Malaysia ni depa tak kurang gemar dipanggil Wahabiyah, dia lebih gemar dipanggil Salafiyah. Belah Indonesia depa lebih suka dipanggil Muhammadiyah, bukan semualah, sebahagian suka dipanggil Muhammadiyah. Tak kisahlah nak panggil apa pun, kita bukan nak cerita panggil, nak cerita apa bentuk ideologi mereka. Antaranya tadi cara mereka beriman dengan ayat mutasyabihat tu.
Jadi beza dengan kita lagu mana? Beza kita tanzih terus, bersih, tak ada langsung persamaan. Tuhan ada yadullah fawqa aydihim, yadun Allah. Apa maksud yadun Allah? Yadun. Atau apa yadun, tangan ke? Bukan. Habis itu yadun. Apa itu yadun? Tak tahu, hanya Allah yang tahu. Itu cara salaf. Cara khalaf dia terjemah yadun itu dengan makna tangan, tangan dengan makna kudrah, berkuasa, kekuatan. Kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dengan maksud kuasa Allah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Tuhan lebih berkuasa. Itu maksudnya. Itu kaedah kita. Dia tak ada lah menyamakan Allah Ta'ala dengan sebarang persamaan. Ini dia kata Tuhan ada tangan, tapi bukan macam tangan kita. Tangan yang layak bagi Allah pula dah. Kan? Anggota yang layak bagi Allah, dah kata Tuhan ada anggota pula dah. Na'udzubillah min zalik. Bila menyamakan Allah dengan makhluk, apa maksud? Merendahkan martabat ketuhanan. Bila merendahkan Allah walaupun seinci kufur, lah tu juga na'udzubillah. Itu jaga. Kadang-kadang orang duk bahas pahaman bukan sebab apa? Sebab tu takut jatuh ke dalam kekufuran. Pasal apa Ustaz? Pecah banyak sangat ni. Tak selalu tanya pasal apa. Kalau kita tanya seolah-olah kita tak setuju dengan Nabi. Pasal apa? Nabi sebut dalam hadis Tabrani, Nabi sebut lama dah. Yahudi akan berpecah 71 puak, yang betul hanya satu. Nasrani akan berpecah 72 puak, yang betul hanya satu. Islam akan berpecah 73 puak, yang betul hanya satu. Mana satu tu? Kelompok ulama yang paling ramai dalamnya. Bila kita tengok sejarah, hak mana hak ulama, bukan orang awam, orang ramai jahil. Ulama yang paling ramai dalamnya hak menjunjung fahaman ahli sunnah wal jamaah. Maka jelas tak ada rasa keraguan. Okey, alhamdulillah. Baik. Maka di kata sini adalah hakikat, rupa sebenar zat Tuhan kita itu tak dapat diketahui, tak boleh. Dan tak sampai difikir oleh manusia, tak sampai di akal, tak boleh nak fikir. Putih pun tak, hitam pun tak, cerah pun tak, malap pun tak. Mana? Dan oleh siapa pun, hanya yang dapat kita mengetahui itu hukum ketuhanan jua. Hak kita tahu hukum saja, hakikat kita tak tahu. Bagaimana hukum? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat, hukumnya wajib. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala tak wajib bersifat dengan sifat pelihat, maknanya Allah Ta'ala itu buta. Kalau Allah Ta'ala itu buta, maknanya Allah itu lemah. Kalau Allah itu lemah, maknanya Tuhan tak boleh buat alam ni. Kalau Tuhan tak boleh buat alam ni, makna alam ni tidak ada. Kalau alam ni tidak ada, itu bohong, tipu, dusta. Pasal apa? Alam ni ada dah. Patah balik pula. Bila alam ni ada dah, tanda kata Allah Ta'ala kuasa. Mesti sekaligus menafikan dakwaan yang mengatakan Allah itu lemah, yang ini buta. Tak buta. Itu kaedah dari akal. Baik. Jadi, nampak dia kata, itu hukum. Hukumnya wajib. Kalau ditanya pula, lagu mana sifat pelihat Tuhan tu? Biji mata macam kita? Tak tahu. Bukan biji mata. Adakah biji mata macam kita? Tak. Habis itu macam mata kamera? Tak. Habis itu macam apa? Tak ada macam. Betul lagu mana? Tak tahu. Tu kita. Tanya hakikat, tak tahu. Tapi apa hukum? Hukumnya wajib. Mana kita mengaji ni, kita hanya mengaji hukum saja. Kita bukan nak mengaji lagu mana sifat basar Tuhan, lagu mana sifat samak Tuhan, lagu mana sifat hayat Tuhan. Kalau kita hayat kita dengan roh, biar roh dengan roh. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Ditanyakan tentang roh, jawab roh itu urusan Tuhan. Hak kita pun kita tak boleh nak cerita. Kalau kita dengan roh, sifat hayat tu hidup kita. Tuhan bukan dengan roh. Wajib tak Tuhan ada sifat hayat? Wajib. Kalau tak wajib, maknanya Tuhan tak ada sifat hayat. Kalau tidak ada sifat hayat, tak ada sifat hayat, maknanya Tuhan mati.
Kalau Tuhan mati tak boleh nak buat alam ni. Kalau tak boleh buat alam ni, alam ni tidak ada. Kalau kata alam tidak ada, tak betul, bohong, tipu. Sebab apa? Alam ini dah ada dah. Bila tunjuk kata alam ini dah ada dah, maknanya Allah Ta'ala tidak lemah, Tuhan berkuasa. Sekaligus menunjukkan Tuhan tidak mati. Tuhan maha hidup. Dia patah balik pula. Akal tu duk main. Baik. Jadi, apa hukum Tuhan ada sifat hayah? Hukumnya wajib. Tapi lagu mana sifat hayah Tuhan? Tak tahu. Adakah dengan roh macam kita? Tak. Habis tu tak tahu. Tanya hakikat tak tahu. Tapi hukum wajib. Lepas tu dia kata sini, kita dikehendaki dengan hukum ketuhanan itu. Kita tak tahu hukum dah. Habis. Sin soal apakah dikehendaki dengan hukum ketuhanan itu? Pergi huruf awal. Ada kat bawah tu. Jin jawab dikehendaki, yakni dimaksudkan. Dikehendaki ini dengan dimaksudkan. Dengan hukum ketuhanan itu, apa dia? Hukum perkara-perkara yang bergantung dengan Tuhan. Itu maksud kita nak hukum apa? Kita menghukumkan, kita memutuskan perkara-perkara, yakni sifat-sifat yang bergantung dengan Tuhan. Seperti hukum wajib, seperti hukum yang wajib dan hukum yang mustahil dan hukum yang harus pada Tuhan. Kita hukum Tuhan wajib ada sifat pelihat yang dengannya Tuhan melihat. Tuhan mustahil buta dan Tuhan harus menjadikan seseorang itu celek dan Tuhan juga harus menjadikan seseorang itu buta. Itu nampak. Kita guna. Okey, kalau kita pergi samak pula, apa dia? Tuhan wajib bersifat dengan sifat samak, yakni pendengar. Dengannya lah Tuhan mendengar. Dan Tuhan mustahil ada sifat peka ataupun tuli. Dan hukum yang harus bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan seseorang itu peka dan harus juga menjadikan seseorang itu mendengar. Tu kita nampak sini cara kita hukum. Habis no? Sin soal macam mana misalnya mengetahui hukum. Macam mana misalnya mengetahui hukum yang wajib. Jim jawab, macam mana kita nak tahu contoh hukum yang wajib? Cerita dah tak saat ni. Lagu mana samak, lagu mana basar. Tapi baguslah ulang. Macam mana misalnya, contohnya mengetahui hukum yang wajib. Lagu mana kita nak tahu hukum tu wajib? Jim jawab, iaitu seperti kita jazam di hati. Apa maksud jazam di hati? Jazam mana putus. Kita buat keputusan dalam hati kita. Jazam di hati mana? Putus. Aku memutuskan. Contohnya. Aku memutuskan di dalam hatiku. Akan apa? Apa kita putuskan? Akan mesti wujud Allah Ta'ala. Kita putuskan. Allah Ta'ala ni mesti wujud. Atau mesti qidam Allah Ta'ala. Apa maksud qidam? Tiada mula. Allah Ta'ala ni mesti tak ada starting. Mesti tak ada birthday. Tak ada date of birth, tak ada. Tuhan. Atau mesti baqa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni mesti kekal. Takkan binasa, takkan rosak, takkan mati, takkan musnah, takkan hilang. Demikianlah dikatakan pada sifat-sifat yang tinggal lagi. Mana? Sifat-sifat yang lain lah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan mesti mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan mesti tak sama dengan segala makhluk. Tuhan mesti qiyamuhu binafsih, yakni Tuhan mesti berdiri dengan sendiri, yakni ada dengan sendiri tanpa perlu diadakan oleh yang lain. Tuhan mesti wahdaniyah, yakni Tuhan mesti esa, mesti tunggal. Hati kita putuskan. Dipanggil wajib, itu dipanggil macam mana wajib tu, lagu tu lah. Terus sin soal macam mana misal mengetahui hukum yang mustahil. Lagu mana pula kita nak faham hukum yang mustahil ni? Lagu mana caranya? Tadi wajib dah, kita dah tahu dah wajib ni benda yang mesti.
Kalau mustahil pula, benda yang mesti tak ada, benda yang mesti tak boleh. Apa dia? Jim jawab, iaitu seperti kita jazam di hati. Kita buat keputusan di hati kita. Apa dia? Apa kita putuskan tu? Mesti tak boleh, tak ada Tuhan kita. Lawan kepada hak tadi, wujud tadi. Mesti wujud Tuhan kita, hak tu dalam bab wajib. Mustahil pula, mesti tak boleh, tak ada Tuhan kita ni. Mana mesti kena ada. Kalau kata tak ada, tak boleh. Lagi, atau mesti tidak baharu Tuhan kita tu. Mustahil ni kita nafi. Tak boleh kita kata Tuhan kita tu baharu. Mesti dia tidak baharu. Apa maksud baharu? Ada permulaan. Tak boleh kita kata Tuhan kita tu baharu, yakni ada permulaan. Mesti Tuhan kita itu tidak baharu, yakni tidak ada permulaan. Atau mesti tidak binasa. Bakoklah bakok kan. Atau mesti tidak binasa Tuhan kita. Kita kata apa? Mesti Tuhan kita takkan mati, takkan lagi bisu, pekak, tuli, mati, jahil dan sebagainya. Sin soal macam mana misal mengetahui hukum yang harus. Wajib kita dah bincang. Mustahil pun kita dah bincang. Harus lagu mana pula? Jim jawab, iaitu seperti kita jazam di hati. Kita putuskan dalam hati kita, di hati kita. Apa yang kita putuskan? Mesti harus Tuhan kita buat mungkin. Atau meninggalnya. Meninggal apa? Meninggal buat mungkin. Harus bagi Allah Ta'ala. Dia nak buat mungkin tu kah? Ataupun dia nak tinggal buat. Tinggal buat dengan maksud tak buat lah. Ikut dia nak buat pun tak apa. Dia tak mau buat pun tak apa. Adakah Tuhan harus mengadakan kita? Tak. Adakah Tuhan wajib mengadakan kita? Tak. Kalau Tuhan wajib mengadakan kita, Tuhan takkan boleh matikan kita. Sebab apa? Wajib. Wajib ada takkan mati. Dah nama kata wajib. Adakah begitu? Tak. Sebab apa? Sebab kita boleh mati. Oh, kalau lagu tu Tuhan mustahil lah adakan kita. Tak juga mustahil. Pasal apa tak mustahil pula? Ni duk ada. Kalau kata mustahil, takkan pernah ada. Tapi ni duk ada. Bila duk ada, mana mustahil pun tak. Wajib pun tak. Habis itu harus. Tuhan harus adakan kita. Dia adakan kita bagi kita hidup. Sampai masa Tuhan nak tiadakan kita, pak dia bagi kita tak ada. Mati dah. Kawan tu ada lagi? Tak ada. Meninggal lama dah. Tu kata tu harus. Jadi sini kata apa? Harus, mesti harus Tuhan kita buat mungkin. Atau meninggal buat mungkin tu. Artinya mesti Tuhan kita boleh pilih antara buatnya atau meninggalnya. Ikut suka dia. Dia nak bagi hidup, hidup. Dia nak bagi mati, mati. Duk apa hari dah. Siap tulang pinggang patah hari jatuh 35 meter. Telaga 35 meter tak? Tulang pinggang patah. Boleh hidup. Main-main keluar tak ada berapa minit meninggal. Pasal apa? Harus bagi Allah Ta'ala. Dia nak bagi hidup pun boleh. Dia nak bagi mati pun boleh. Kau suka dia. Tu kita kata. Cuma kita ni makam ikhtiar. Maka ikhtiar kena ikhtiar lah. Jangan silap jadi macam Jabariyah pula. Biar pergi kat dia lah. Tuhan bagi dia hidup tu. Tak boleh lagu tu. Kena ikhtiar juga. Tak. Pasal belum gaji sangat lah. Tuhan lagi pandai-pandai lah. Kita mengaji bukan nak jadi pandai. Kita tahu dah kita mengaji ni sebagai ikhtiar. Kita belajar ni sebagai ikhtiar nak dapat pahala. Hak nak bagi pandai tu Allah Ta'ala. Ada orang mengaji tauhid semalam pandai dah. Satu malam pandai dah. Boleh diurai tanjizi qadim, saluhi qadim, tanjizi hadis. Nyengik urai. Takluk ijab, takluk inkishaf, takluk takhsis. Kan? Sifat hayah tak ada takluk. Urai nyengik. Mengaji semalam. Pandai dah. Ada orang 10 tahun mengaji tak faham-faham ni. Mana tauhid payah. Betul payah tahu nak. Payah subuh. Ada. Nak buat macam mana? Habis tu kita duk mengaji juga, kita duk belajar juga dengan tujuan nak dapat pahala. Nak dapat pandai tu kerja Tuhan.
Ya. Ngaji ada tak pandai? Tak ngaji ada tak pandai. Tak ngaji ada tak pandai. Ada juga tak ngaji pandai. Dia dapat ilmu laduni dia panggil. Tapi kena ingat, ilmu laduni ni satu kurniaan. Bukan semestinya boleh dapat. Siapa hak berpegang lagu tu tak betul. Tapi boleh dapat ilmu laduni juga. Kita pun boleh dapat dengan cara apa? Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia dah tahu, dia tahu dia beramal, dia tahu dia beramal, Allah Ta'ala akan bagi dia tahu ilmu yang dia tak tahu. Tu cara nak dapat ilmu laduni. Dia mengaji pun tak, beramal dengan apa dia yang dia tahu pun tak. Kalau dihitung orang, lepas tu dia kata saya dapat ilmu laduni. Baca kitab Faridatul Faraid, kita pun tak berani cerita tu. Kan tak berani, sebab kita tak erti. Kalau erti baca ya. Nah, baca tahu lah. Kata selama ni dia murung ya. Dia boleh ajak pula kata Allah Ta'ala tu zat, makhluk ni sifat. La haula wala quwwata illa billah. Tapi tak apalah. Wilayah saya tak pastilah, Selangor tarik lah. Buat sekatan lah. Kedah pun dah buat sekatan, Penang pun dah buat sekatan lah. Lagi dia berkawan pula dengan apa nama? Lepas. Sembahyang pakai niat lah. Dia kata makan pakai niat juga boleh. Makan tak boleh, makan kena makan betul-betul. Tak jadi begitu kan. Kalau makan boleh pakai niat, tak apa. Sembahyang pakailah niat. Kan, ni makan tak boleh, makan kena makan betul-betul. Sembahyang pakai niat pula tak kena. Nabi hak maksum, hak kekasih Allah pun sembahyang betul-betul sampai bengkok kaki. Ke mana kita boleh kata saya martabat arif billah tak payah sembahyang pakai niat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Masuklah. Soalan, adakah salah kita cakap Allah Ta'ala tu bagi pinjam dekat kita dia af'al dia? Faham tak? Bagi pinjam dekat kita tentu melihat Allah bagi pinjam bahagian daripada sifat melihat Allah Ta'ala tu kepada kita. Salah cakapan tu. Bunyi pula tadi. Jawab lagi soalan apa payah. Soalan tu soalan kau-kau ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan kepada Imam Amirul. Boleh tak kita kata kita melakukan sesuatu perbuatan itu dengan perbuatan Allah? Mana af'al kita tu bi af'alillah. Nahnu sami'na bi sam'illah. Nahnu basarna bi basarillah. Tak sebut kan? Kami mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah. Tu satu hal. Hak kita sebut dah saat ni, boleh tak kita nak kata kita melihat ni Allah letak penglihatan Allah pada kita? Tak sama. Itu waktu kita bincang dalam wahdaniyah dulu, ingat tak? Dalam wahdaniyah esa, tunggal. Bila sebut kata esa atau tunggal Allah Ta'ala ni dari 3 dimensi ataupun tiga perkara lah. Yang pertama, Tuhan itu tunggal dari sudut zatnya. Disebut kata tunggal dari sudut zatnya pun ada 2 makna. Makna yang pertama, zatnya itu tunggal, yakni kam muttasil pada zat ni, mana dirinya tu bukanlah cantuman daripada 2 elemen atau 3 atau 4 atau lebih. Seperti mana kita ni cantuman. Daging saja tu ada berapa bintik, berapa ni dah, berapa cantuman daging saja. Darah lagi, tulang lagi, kulit lagi, urat lagi, pak jatuh jadi kita. Mana kita ni terdiri daripada beberapa elemen banyak. Tuhan bukan diri Tuhan bukan macam tu. Sebab apa? Sebab Tuhan bukan macam kita. Yang kedua, tak ada diri yang lain yang sama dirinya dengan diri Tuhan. Itu dalam bab zat. Yang kedua di sudut sifat. Apa dia? Sifat Tuhan tak sama dengan tunggalnya sifat Tuhan, dengan maksud sifat Tuhan tu bukanlah berbeza-beza. Nak bagi nampak, cuba tengok diri kita. Sifat kita berbeza-beza. Lagu mana? Qudrah. Qudrah maknanya berkuasa. Kalau kata makhluk, kita panggil tenaga lah. Tenaga hak kita ni bukan satu tenaga, ada banyak tenaga. Tak wahdaniyah kita ni. Qudrah kita tak wahdaniyah, tak tunggal. Berbilang-bilang, mana? Banyak, pelbagai. Macam mana contoh? Cuba tengok, qudrah tangan lain. Nak makan kita guna qudrah tangan. Nak angkat barang kita guna qudrah tangan. Nak berjalan tak boleh pakai dah. Kena pakai qudrah kaki pula. Qudrah kaki. Lain dah, sampai situ pun dah qudrah yang berbeza-beza lah. Nak orang panggil kita nak pusing belakang, tak boleh pakai tangan, tak boleh pakai kaki. Pakai qudrah apa pula? Qudrah tengkok pula. Tengok. Kat situ pun qudrah pun dah berbeza-beza. Allah Ta'ala qudrah dia dengan satu qudrah itulah, dengan ketunggalan qudrah itulah dia mengadakan segala-galanya. Itu satu. Makna yang kedua, esa dari sudut sifat, yakni sifat Tuhan tidak ada pada entiti yang lain. Penglihatan kita dari Allah tak boleh. Pasal apa? Tak sama penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Pasal tu kita mengaji ketunggalan sifat Tuhan tak sama penglihatan Tuhan dengan penglihatan kita. Apa dia? Penglihatan kita ada permulaan. Penglihatan Tuhan tidak ada permulaan. Macam mana kita nak kata sifat kita sama dengan sifat Tuhan? Tak sama. Tak sama. Tuhan pinjamkan. Kalau pinjam, mana kita guna hak Tuhan. Hak memang semua hak Tuhan, tapi sifat basar kita tu adalah pinjaman sifat basar Tuhan. Tak boleh. Pasal apa? Sifat basar Tuhan lain, kita lain. Sifat basar Tuhan tidak ada permulaan, sifat kita ada permulaan. Ingat dulu dapat anak sulung tu, buat mentua. Tampak depan mata. Tampak tepi telinga. Tengok buat mentua aku ni bersepa dia buat gitu kat anak aku. Nak marah pun buat mentua. Kan, tak wani marah lah. Kan marah lebih tu payah nak tambah Lepas tu kan, esok kebetulan ada appointment di hospital di Al-Islam. Tengok doktor buat apa tu buat. Puk pergi telinga, tepuk depan mata. Siap tungging kepala ni. Uish, kata kemas lagi doktor ni. Tanyalah doktor tu, saya buat doktor buat aku tu. Dia kata nak menguji. Dia panggil sensitivity apa, nak tengok dia ni dah mula nampak ke, telinga ke genang, telinga dah mula matang mendengar. Oh, mana? Maknanya sebelum dia tak dengar, dia tak nampak dah. Dia tak nampak. Tu dia boleh duk beza color, lepas tu baru main color-color ni, dia tu ceritalah. Kita tak pernah ingat istilah-istilah dia tu. Tapi maknanya ada permulaan lah. Ada permulaan.
Dulu tak nampak, lepas tu nampak. Mai satu masa na'udzubillah tak nampak pula. Mungkin. Tu kita ada permulaan, ada kesudahan. Mati tak nampak lah. Mati tak dengar dah. Tuhan tak ada permulaan dan tak ada kesudahan. Dan sifat penglihatan kita, pendengar kita, inkishaf kita tu tak inkishaf. Tak nyata. Kita nampak depan mata. Belakang mata tak nampak dah. Ni belakang kepala ada apa? Tak nampak. Nampak sini, tapak tangan. Belakang tak nampak dah. Nak nampak kena pusing. Bila pusing, sini pula tak nampak. Tuhan tidak ada limitation. Tak ada tahap, tak ada limit. Itu beza. Maka tak boleh kita kata penglihatan kita sama dengan penglihatan Allah ataupun sifat Allah tu ada pada kita. Tak boleh. Kecuali kalam-kalam yang bersifat analogi ataupun dipanggil sebagai Allahumma salli perkataan bukan analogi. Lupa dah. Inilah jenis kalam-kalam sastra ni kan. Aku melihat dengan penglihatan Allah. Lebih kurang dah kalau metafora kan, metafora digunakan. Aku melihat dengan penglihatan Allah. Dengan maksud kata tengok hamdah Allah suka ya. Allah suka suruh tengok Quran, suruh tengok wajah mak ayah. Itu maksudnya. Jangan melihat dengan penglihatan syaitan. Bila masa bulat mata syaitan juga kita. Dengan maksud kata tengok benda hati elok, nasihat-nasihat. Tu. Aku bercakap dengan perkataan Allah. Kan? Dengan maksud apa? Cakap benda baik-baik. Jangan bercakap dengan perkataan dengan sifat perkataan syaitan. Suka cakap benda mengumpat atau sebagai contoh itulah. Itu maksudnya, itu lain pula. Macam kita kata tadilah, kalau kita mengaji aliran tauhid, Tuhan tak berada di mana-mana. Tapi bila kita mengaji tasawuf, tu'u yang sama. Tu'u tu kebetulan dia mengajar 2 kitab. Mula-mula dia mengajar tauhid. Mengajar Tuhan tak berada di mana-mana. Tuhan Maha Suci Allah daripada tempat umpama. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kitab kita tengok. Boleh buka kitab kita tasawuf. Tuhan berada di mana-mana. Semua tempat Tuhan ada. Kok mana untuk buku ni? Tadi cakap lain, ni cakap lain. Ini orang tua kata apa? Lain lubuk, lain ikan. Tak sama. Main kut belah darat jumpa ikan seluang, ikan puyuh, ikan sepat benua. Pi ikut laut jumpa dengan ikan siakak, dengan ikan apa nama ni, kerapu, kan, ikan tenggiri. Lain lubuk, lain ikan tak sama. Lain padang, lain lalang tak sama. Lain lalang, lain belalang tak sama. Jadi masuk kandang lembu mengembuh, masuk kandang kambing mengembek. Tapi pukul semua tak boleh. Tasawuf dia ada cara bercakap dia. Tuhan berada di mana-mana. Dia sudut tasawuf dengan maksud ingatan kita kepada Allah tu di mana-mana. Hatta dalam jamban pun kita ingat Allah. Boleh buayang, alhamdulillah ya Allah, dah hatilah. Makasihlah Allah bagi aku mudah buayang. Kalau lah payah nak buayang ni seminggu dah tak boleh buang, tiba-tiba hari ni senang buang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ingat pada Allah di mana-mana. Yang pertama. Yang kedua, kekuasaan Allah ada di mana-mana. Dengan maksud Allah Ta'ala berada di mana-mana. Dengan maksud kekuasaan Allah ada di mana-mana. Semua ada bawah kekuasaan Allah. Habuk yang bergerak di tiup angin tu, tang mana kita tak tahu mana halak, pun di bawah kekuasaan Allah. Itu maksudnya Allah berada di mana-mana. Bukanlah zat Allah tu. Pasal itu kita kena tengok juga. Jangan kita harung semua. Baik. Habis. Maka kata pengarang lagi, sikit lagi. Macam harus tadi ni kita boleh pilih, mesti Tuhan kita boleh pilih antara buatnya atau meninggalnya. Maka kita i'tiqad dan jazam di hati kita, putus di hati kita seperti yang tersebut. Itulah dikatakan mengenal Tuhan kita yang maha besar. Habis. Terus kemudian kata makna Tuhan. Nak habis kan? Nak habis lah ni. Yang bulan depan boleh habis. Tapi tak habis kat bulan depan. Pasal apa? Pasal bulan depan ni. Bulan depan bulan apa? Bulan 3 lah. Kemungkinan kita tak ada ni bulan depan. Pasal 14 hari bulan ni berangkat. Berangkat pergi Tanah Suci. Lepas tu balik 25. Tapi kita tak balik. Bukan tak balik terus, tak balik saat. Kita paling balik. Kita terbang pergi ke Mesir, pergi ke Yaman. Dipajak pergi mengaji saya. Mengaji bila cara orang tua ni. Ngapai pun tak masuk dah. Berlaku bila mengaji kan. Pilih sikit-sikit tu. Jadi doa-doa lah bagi dipermudahkan urusan. Niat pilih nak mengaji tu. Dekat menahap boleh tu. Tak lama pun sat.
Tapi dia cadang-cadang nak lajak terus sampai musim haji. Tapi apa tak boleh kena balik juga mungkin sebelum Ramadan, hujung-hujung Syaban balik. Pasal bini nak bersalin dah lah. Jadi kena balik juga. Jadi insya-Allah kot, dan mungkin dalam 2 bulan lah kita tak ada ni. Tak ada ni, bulan ni pi sampai hujung bulan 3 lah. Itu tolong doa lah mengaji cara-cara ni lah. Cara-cara laju-laju ni. Tuan-tuan tolong doa lah insya-Allah dipermudahkan. InsyaAllah bila kita berdoa, mohon izin pada semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak pihak Surau SPA yang sangat-sangat supportif kepada Terataan Ilmu Haji Abdul Majid. Dan Alhamdulillah pembangunan berjalan seperti mana biasa. InsyaAllah tabung tersedia di belakang sana. Yang ni boleh ambil nombor akaun yang ada pada tabung. Dan juga boleh ambil keratan wakaf. Nak ambil bulan Rejab ni kena banyak sedekah. Antara sebab yang boleh menyampaikan kita pada barakah Rejab dan Syaban dan sampai pada Ramadan adalah banyak sedekah. Di luar sana ada borang wakaf, koyak ambil balik. Ada rezeki lebih-lebih, himpun adik-beradik, pakat-pakat masuklah ke dalam akaun madrasah untuk meneruskan pembangunan tu. Saya pun usaha hati nak tinggal di depan ni. Bila macam nak kena pergi hantar pelajar. Nak kena pergi hantar pelajar. Kita tengok mereka belajar pun pergi Yaman. Mereka belajar pun kita puasa nak cemburu lah, pergi hantar jugalah, pergi ngaji jugalah, lalang pergi kan. Pergi ngaji jugalah. Lepas tu apa nama, dan samping tu juga ada buah tangan kedai madrasah tu. Bolehlah ambil-ambil. Tambah mesin-mesin ni hari ni saja sampai 10,000 katanya. 10,000 lah. Tuan-tuan, hak moden-moden lah. Tapi hak alami jangan tinggal. Hak Nabi sebut habatus sauda tu jangan tinggal. Titik buah lidah pagi-pagi tu. Titik. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan sudahlah. Makna hak moden-moden. Tapi hak yang Nabi pesan pun jangan tinggal. Jalan dua-dua sekali. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Boleh ambil dulu. Situ kat kotak tu ada nombor akaun. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على كما قرأناه فردد من حاجة الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. تقبل الله منكم.